Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat berpuasa kepada semua penonton. Dan hari ini saya akan buat sedikit kuliah berkait tajuk keajaiban sedekah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 254. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah, infakkanlah sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu sebelum datang kepada kamu hari yang tidak ada lagi jual beli, hari yang tidak ada teman yang boleh menolong, hari yang tidak ada syafaat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebut di dalam ayat yang lain, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Infakkanlah sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum datang kepada kamu kematian. Lalu kamu minta dengan Allah Subhanahu wa taala, andainya engkau memperlewatkan kematian aku ke suatu masa yang lain, nescaya aku akan menjadi orang yang bersedekah dan aku menjadi orang yang soleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat tadi bahawa Allah suruh kita infak bukan semua, sebahagian. Mimma razaqnakum. Allah suruh infak sebahagian daripada harta kita untuk orang lain, khususnya kepada orang-orang yang fuqara dan miskin. Di mana Allah sebut dalam ayat tadi bagaimana seseorang yang bila nak datang kepada mereka kematian, mereka minta tangguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah boleh tangguh, mereka akan menjadi orang yang bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Sedangkan semua kita dah maklum bahawa bila kita didatangi oleh malaikat Israel untuk mencabut nyawa kita, maka tidak ada ruang lagi untuk kita menangguhkan kematian kita. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian ini tidak akan diperlewatkan walaupun satu saat dan tidak akan diperawalkan walaupun satu saat. Maka jadilah kita sebagai orang yang menyesal disebabkan semasa di atas dunia kita menjadi orang yang bakhil. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan bahawa orang-orang yang suka membelanjakan harta mereka pada jalan Allah ini, sama ada dalam bentuk sedekah wajib, yakni zakat, ataupun dalam bentuk sedekah sunat, mereka adalah golongan-golongan yang dimasukkan dalam kategori orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Di permulaan surah Al-Baqarah, Allah menyebut Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum zakah wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alif Lam Mim, inilah kitab ataupun itulah kitab yang tidak ada ragu padanya menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Iaitu yang pertama, orang-orang yang beriman dengan perkara gaib. Yang kedua, orang yang mendirikan solat. Yang ketiga, wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang mendirikan solat dan orang yang membelanjakan harta, sebahagian daripada harta mereka pada jalan Allah.
orang yang beriman dengan kitab yang diturunkan kepada kamu, wahai Muhammad, dan apa kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum kamu, dan orang yang yakin kepada hari akhirat. Mereka itulah orang yang mendapat petunjuk daripada Allah, dan merekalah orang-orang yang berjaya. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Maksudnya, bersegeralah kamu kepada keampunan daripada Tuhan kamu dan kepada syurga yang lebarnya meliputi langit dan bumi, yang disediakan oleh Allah kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Allah sendiri menjelaskan orang yang bertakwa itu ialah orang yang menafkahkan harta mereka ketika fisarra, ketika senang, wadharra, ketika dalam keadaan kesusahan, dan orang yang dapat menahan marah, dan orang yang memaafkan manusia. Allah kasih kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Di dalam peristiwa Isra' Mi'raj, ketika Nabi berada dalam syurga, Nabi terlihat satu pintu yang ditulis. Nampak ada satu tulisan yang berbunyi, sedekah itu Allah berikan kepadanya pahala 10 kali ganda. Dan pemberian hutang kepada seseorang diganda oleh Allah sampai 18 kali ganda. Kenapa kita beri hutang pada orang ni dapat kelebihan lebih besar? Sebab biasanya hutang ni diberi kepada orang yang betul-betul memerlukan. Cuma sekarang ni ada juga orang yang minta hutang, yang nak berhutang ni orang yang dah ada duit, cuma mereka nak lebih atas dasar mereka nak bermewah. Biasa orang macam ni mereka tak akan bayar hutang. Disebut dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yamutu illa nadima." Qalu wa ma damatuhu ya Rasulullah? Qala in kana muhsinan nadima alla yakuna zdada. Wa in kana musian nadima alla yakuna naza'a. Maksudnya, tidaklah seseorang yang mati melainkan dia menyesal. Lalu sahabat-sahabat tanya Rasulullah, sebab apakah penyesalan orang yang mati ni, wahai Rasulullah? Lalu Nabi bersabda, jika sekiranya dia seorang yang baik, dia menyesal kerana kenapa dia atas dunia dulu tak tambah kebaikan dia. Jika sekiranya dia seorang yang jahat, dia menyesal kenapa dia tak berhenti daripada melakukan kejahatan. Jadi ceritakan bahawa ada 3 orang yang menyesal di hari kiamat. Yang pertama, seorang lelaki yang memimpin seorang yang buta. Bila jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia menyesal. Bila dia tengok kebaikan ataupun pahala yang dia dapat disebabkan dia pimpin orang buta tadi, dia menyesal juga. Sebab apa dia menyesal? Dia kata, kalau sekiranya aku pimpin orang buta ni ke suatu jarak yang lebih jauh, nescaya aku akan dapat lebih lagi pahala. Yang kedua, seorang yang didatangi oleh seorang yang dalam keadaan kesejukan. Maknanya kalau sekiranya tak beri pakaian kepada orang yang sejuk ni, kemungkinan orang yang sejuk ni akan mati. Maka diberi pakaian yang dah agak lama lah, bukan pakaian baru. Hari kiamat dia akan menyesal juga. Bila ditanya kenapa kamu menyesal, walaupun dia dah dapat pahala, dah tengok pahala, disebabkan dia beri pakaian tadi, dia menyesal. Dia kata, aku menyesal sebab kalau sekiranya aku beri pakaian yang baru, nescaya aku dapat pahala yang lebih lagi. Yang ketiga, seorang yang didatangi oleh seorang yang dalam keadaan lapar.
Lalu diberi kepada lelaki yang lapar ni sebahagian daripada sekeping roti. Pada hari kiamat dia menyesal juga. Bila tanya pasal apa menyesal, dia kata kalau sekiranya aku beri lebih ataupun aku beri sekeping roti atau lebih lagi, nescaya aku akan dapat pahala yang lebih. Walaupun dia dah dapat pahala disebabkan kebaikan dia tadi, maka kalau sekiranya dia tambah lagi pemberian dia, maka dia dapat pahala yang lebih lagi. Apatah lagi kalau sekiranya orang yang jahat, dia akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah dah beri kepada dia ruang untuk bertaubat kepada Allah. Selagi nyawa tak berada di halkum, sebelum matahari dak terbit daripada arah barat, peluang mereka bertaubat kepada Allah begitu luas, tapi mereka tak bertaubat, masih mengerjakan maksiat kepada Allah sehingga mereka mati dalam keadaan su'ul khatimah. Lalu mereka menjadi, lebih-lebih lagi mereka akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam satu hadis kursi, Allah berfirman, uhibbu salasan wa hubbi li salasin asyaddu. Uhibbu ahlas saqa wa hubbi lil faqiris saqiyyi asyaddu. Wa uhibbul mutawadi'in wa hubbi lil ghaniyil mutawadi'i asyaddu. Wa uhibbut ta'ibin wa hubbi lisyabit ta'ibi asyaddu. Allah berfirman, aku kasih kepada 3 jenis golongan manusia. Daripada 3 jenis ini, ada jenis yang paling aku kasih. Siapa 3 golongan tadi? Yang pertama, Allah kata aku kasih orang yang dermawan. Dan yang paling aku kasih adalah seorang miskin yang dermawan. Yang kedua, aku kasih seorang yang tawaduk. Yang paling aku kasih adalah seorang kaya yang tawaduk. Yang ketiga, aku kasih seorang yang bertaubat kepada Allah. Orang yang bertaubat kepada Allah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling aku kasih adalah seorang pemuda yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa Allah Ta'ala kasih orang miskin yang suka menderma? Sebab orang miskin suka menderma ni, mereka ni ibarat kata kaih pagi makan pagi, kaih petang makan petang. Maknanya pendapatan yang mereka ada ni sekadar cukup untuk keperluan hidup mereka seharian. Tapi dalam keadaan mereka miskin, dalam keadaan mereka dalam kesusahan, tidak ada punca pendapatan yang tinggi, dengan pendapatan yang tak seberapa, tapi sifat dermawan yang ada dalam diri mereka itu menyebabkan mereka juga menyumbang. Walaupun dalam keadaan mereka menyumbang sekadar orang panggil RM1, RM2 dan seumpamanya. Walaupun mereka menyumbang sikit, tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kaya, orang yang pendapatan sederhana ni, mereka mudah je menderma sebab mereka ada keluasan dari segi harta, ada duit yang banyak, ada pendapatan yang tinggi. Jadi orang miskin ni nak cari orang miskin yang suka menderma ni agak sukar sebab mereka pun cukup makan je. Ya, kaih pagi makan pagi, kaih petang makan petang. Macam mana nak beri pada orang? Tapi kalau sekiranya ada orang miskin, walaupun mereka hidup dalam keadaan kesusahan, tak ada punca pendapatan, khususnya sekarang ni musim Covid, lepas tu berdepan dengan Ramadan, mereka tak dapat bekerja, di mana kerja mereka sebelum ni hanyalah pendapatan harian. Bila ada arahan PKP, mereka tak boleh bekerja, tapi dalam keadaan macam tu juga. Dalam keadaan macam tu, mereka suka menderma, munasabahlah mereka menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, orang yang kaya yang tawaduk. Sebab apa? Paling dikasihi oleh Allah. Sebab orang kaya nang tawaduk ni suka dicari. Biasa orang yang kaya ni dia sombong, dia takabur, dengan kereta besarnya, dengan pendapatan tingginya, dengan duit di banknya banyak, dengan gedung perniagaan yang banyak, sentiasa melancong luar negeri. Biasa mereka ni sombong. Nak cari orang kaya yang rendah diri, terlalu suka. Sebab tu orang kaya yang rendah diri paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, seorang pemuda yang bertaubat kepada Allah. Mengapa Allah Ta'ala kasih sangat pada orang muda yang bertaubat ni?
Sebab orang muda ni biasa mereka hidup dalam keadaan lala, dalam keadaan alpa, dalam keadaan sebahagian besar daripada mereka tak menghiraukan ibadat, tak solat dan seumpamanya. Mereka hidup berpoya-poya, ada jadi bosia, jadi bosjang, ada kaki penagih dadah, ada kaki lepak. Mereka hidup dalam keadaan gembira, sukaria. Nak cari seorang pemuda yang bertaubat kepada Allah amat sukar. Sebab itulah munasabahlah Allah kasih kepada seorang pemuda yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, kita nak bersedekah ni, kita boleh bersedekah sama ada secara terang ataupun secara sembunyi. Allah sebut dalam Quran, dalam surah di mana Allah sebut dalam Quran, in tubdus sadaqah fani immahi wa in tukfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Suratul Baqarah ayat 271. Maksudnya, jika sekiranya kamu menzahirkan sedekah kamu, maka ia baik bagi kamu. Jika sekiranya kamu menyembunyikan sedekah dan kamu berikan kepada orang yang fakir, maka ia lebih baik bagi kamu. Sedekah itu dapat menghapuskan segala dosa-dosa kamu dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Jadi, sedekah ni ada dua bentuk. Yang pertama, kita sedekah dalam keadaan terang, dalam keadaan zahir. Jadi zahir ni biasa kita sedekah wajib, yakni zakat. Ni kita kena zahirkan supaya tak jadi fitnah pada kita, orang kata kita tak mengeluarkan zakat. Sedekah sunat ada dua cara. Yang pertama, sedekah secara terang. Bila kita kena sedekah secara terang, kalau sekiranya sedekah tadi dengan tujuan untuk menggalakkan orang supaya turut bersedekah. Sebagaimana yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Tabuk. Bagaimana Sayyidina Uthman, Sayyidina Abu Bakar, Abu Rahman bin Auf, Sayyidina Umar menzahirkan sedekah dia. Jadi para ulama mengatakan bahawa kita boleh menzahirkan sedekah kita jika sekiranya dengan tujuan untuk memberi perangsang ataupun memberi galakan kepada orang lain supaya turut bersedekah. Tapi kalau sekiranya kita bimbang, takut kita ni dah jadi riak, tak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita tak dapat dijaga dengan baik, maka lebih baik kita bersedekah dalam keadaan sembunyi. Sebab kita juga mendapat kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Nabi sebut dalam hadis, ada 7 golongan manusia yang Allah beri perlindungan kepada mereka pada hari yang tidak ada perlindungan melainkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Golongan ke-6 dalam hadis tersebut Nabi kata, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Seorang lelaki yang bersedekah dengan satu sedekah, dia menyembunyikan sedekahnya sehingga seolah-olah tangan kirinya tak menyedari apa yang dibelanjakan oleh tangan kanannya. Jadi kalau sekiranya kita takut kita ni ada perasaan riak, tak ikhlas dan seumpama, lebih baik kita bersedekah secara sembunyi. Dan sedekah walaupun bersembunyi, walaupun manusia tak tahu, Allah tahu tentang sedekah kita. Dan sedekah ni kita boleh bersedekah, sama ada nak sedekah banyak boleh, nak sedekah sikit, berdasarkan kemampuan kita. Sebagaimana yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang kudung. Apabila Nabi minta sumbangan daripada para sahabat untuk beli kelengkapan untuk pergi ke perang Tabuk, nak beli makan minum, nak untuk menyediakan kelengkapan makan minum, kelengkapan senjata dan seumpamanya, ada seorang sahabat yang tempang, sahabat yang kudung. Dia mari fikir, dia kata aku juga nak menyumbang. Lalu dia pun fikir apakah yang dia nak sumbangkan. Lalu dia pergi jumpa dengan seorang pemilik ladang tamar, seorang Yahudi. Dia jumpa dengan orang Yahudi,
Dia minta kerja dengan orang Yahudi dan dah beritahu pada tuan ladang tadi, aku nak upah hari ni juga. Lalu orang Yahudi tengok dia dah kena tempang, lalu dia diberi tugas, diberi kerja berupa siram pokok tamar. Bayangkan seorang yang kudung menyiram pokok tamar. Dia siram pokok tamar sampai habis kerjanya, lalu diberi upah berupa segantang tamar, dan segantang tamar tadi diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi letak segantang tamar ni di atas sekali daripada sumbangan-sumbangan yang lain. Nak tunjuk pada kita bahawa walaupun sedekah sikit, tapi kalau sekiranya kita bersedekah adalah kerana ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita dapat kelebihan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Antara kelebihan sedekah yang disebut oleh para ulama, yang pertama, sedekah ini digandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bulan Ramadan lagi-lagilah Allah Ta'ala tambahkan pahala. Dan Nabi disebut bahawa Nabi ni orang yang paling pemurah di bulan Ramadan, bahkan murahnya Nabi lebih daripada angin yang bertiup. Antara disebut ialah digandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Quran, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Suratul Baqarah ayat 261. Maksudnya, bandingan orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah seperti satu biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Dan setiap tangkai itu pula ada 100 biji benih. Begitulah Allah gandakan pahala kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Jadi pahala sedekah ni Allah ganda sampai 700 kali ganda, bahkan mungkin lebih daripada 700 kali ganda. Yang kedua, kelebihan sedekah ialah dapat menghapuskan dosa kita. Disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Qultu bala ya Rasulullah. Qala as-sawmu junnah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Maksudnya, sukakah aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebaikan? Lalu para sahabat kata, "Ya wahai Rasulullah." Lalu Nabi bersabda, puasa itu perisai. Puasa ni menjadi benteng yang dapat menghalang kita daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan ni. Dalam keadaan syaitan diikat, sepatutnya kita tak buat kerja jahat di bulan Ramadan ni. Sebab puasa ni dapat jadi benteng yang menghalang kita daripada buat maksiat. Yang kedua, Nabi kata as-sawmu junnah. Puasa itu pendinding, perisai, benteng. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata. Sedekah ini dapat menghapuskan dosa kita sebagaimana air memadamkan api. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u nar. Sedekah dapat menghapuskan segala dosa-dosa kita sebagaimana air memadamkan api. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, yang keempat, sedekah juga dapat meninggikan darjat kita. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 92, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai' fa innallaha bihi alim." Kamu tidak akan mencapai satu kebaikan sehingga kamu menginfakkan sebahagian daripada apa yang kamu suka, dan tidaklah kamu infakkan apa-apa daripada harta kamu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui.
Allah tahu tentang apa yang kita sedekahkan. Yang keempat, seseorang yang suka bersedekah, dia akan merasa aman di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 274, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan harta mereka di waktu malam dan siang. Sirran sama ada dalam keadaan terang, sirran sama ada dalam keadaan bersembunyi, wa alaniyatan ataupun terang. Bagi mereka pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan bagi mereka apabila mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang kelima, orang yang bersedekah diberi kebaikan yang banyak daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebut, ma tunfiku min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Tidaklah apa yang kamu sedekahkan daripada sesuatu pada jalan Allah, melainkan Allah akan menyempurnakan balasan bagi kamu. Allah beri kebaikan yang banyak dan mereka sedikit pun kamu tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, pahala sedekah ini mengalir walaupun kita dah meninggal dunia. Sebagian disebut dalam satu hadis, idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi wa awwaladin salihin yad'u lah. Apabila mati anak Adam, putuslah segala amalannya melainkan 3 amalan. Yang pertama, sedekah jariah. Sedaqatin jariyatin. Jariyatin yang makna mengalir. Pahala sedekah tu terus mengalir walaupun kita dah meninggal dunia. Yang kedua, ilmu yang diambil manfaat. Ilmu yang kita ajar kepada orang ambil manfaat pada ilmu kita. Tak kira sama ada ilmu yang kita istilahkan sebagai ilmu fiqh, ilmu hadis, ilmu tafsir, termasuk juga ilmu-ilmu yang lain yang berberi manfaat yang kita panggil sebagai ilmu fardu kifayah, ilmu kedoktoran, ilmu kejuruteraan, ilmu perubatan, ilmu bak wiring, bak buat jalan dan seumpamanya. Orang ambil manfaat daripada ilmu tersebut, maka kita dapat pahala walaupun kita telah meninggal dunia. Yang ketiga, waladin salihin yad'ulah. Seorang anak soleh yang berdoa untuk kedua ibu bapanya selepas ibu bapa yang meninggal dunia. Jadi 3 ni tak akan putus walaupun kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton sekalian, yang ketujuh, Allah ganti rezeki yang kita sedekahkan. Setiap apa yang kita sedekahkan, yang kita belanjakan pada jalan Allah, kita bagi orang fakir, bagi orang miskin dan seumpamanya, maka Allah ganti. Sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Saba, dalam surah Saba ayat 39, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Tidaklah apa yang kamu belanjakan daripada harta kamu, melainkan Allah akan ganti. Semua apa yang kita belanjakan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mendapat doa daripada malaikat. Disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Tidaklah seseorang yang berada di waktu pagi, tidaklah seorang hamba yang berada di waktu pagi setiap hari, melainkan bersama-samanya ada 2 malaikat yang turun. Salah seorang daripada malaikat tadi akan berkata, ya Allah, ya Tuhanku, berilah kepada orang yang menafkahkan hartanya ini gantian balik pada apa yang dia sedekahkan. Dan satu malaikat lagi akan berkata, ya Allah, ya Tuhanku,
kamu binasakanlah orang yang bakhil ini. Orang yang bakhil, malaikat minta supaya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, kelebihan sedekah ialah menambahkan umur, memanjangkan umur dan mencegah kematian kita dalam mati dalam keadaan su'ul khatimah. Orang kita ni kalau sebut panjang umur nak sangat. Kalau boleh nak panjang biar sampai umur sebagaimana Nabi Nuh 950 tahun. Kalau bunyi panjang umur tak suka sangatlah. Doa malam nisfu Sya'ban pun antara doa supaya dipanjangkan umur. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sadaqatal muslimi tazidu fil umri wa tamna'u mitatas su'i wa yuzhibullahu biha al-kibra wal fakhr. Sesungguhnya sedekah yang datang daripada seorang Muslim menambahkan umur dia, memanjangkan umur. Bila kita banyak bersedekah, Allah panjangkan umur. Dan menghalang kita, mencegah kita, mengelakkan kita daripada mati dalam keadaan buruk. Mati su'ul khatimah. Yang ketiga, menghilangkan rasa sombong, menghilangkan rasa takabur. Jadi sedekah ni, yang pertama dapat memanjangkan umur. Yang kedua, dapat mengelakkan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang ketiga, dapat mengelakkan ada dalam diri kita perasaan sombong, perasaan takabur, bermegah dan seumpamanya. Yang ke-9, sedekah juga dapat menyebabkan kita dapat pertolongan daripada Allah. Ya ayyuhan nas tubu ilallah qabla an tamutu wa badiru bil a'mali salihah qabla an tashtaghilu wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikum lahu wa kasrati shadaqati fis sirri wal alaniyah turzaku wa tunsaru wa tujbaru. Maksudnya, wahai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah sebelum kamu mati. Bersegeralah kamu kepada melakukan amal soleh sebelum kamu sibuk. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi dah, iqtanim khamsan qabla khamsin. Kena rebut 5 perkara sebelum datang kepada kamu 5 perkara. Syababaka qabla hirami, muda sebelum tua, sehingga akhir hadis dah. Dan jalinkanlah hubungan antara kamu dengan Tuhan kamu dengan 2 cara Nabi sebut. Yang pertama, kasrati zikrikum, perbanyakkan zikir kamu pada Allah. Kamu banyak mengingati Allah. Jangan nanti dapat merapatkan hubungan kamu dengan Allah. Yang kedua, wa kasrati sedekah. Yang kedua, memperbanyakkan sedekah sama ada ketika sembunyi ataupun terang. Dan Nabi kata kamu akan diberi rezeki oleh Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, kebaikan sedekah, sidang penonton sekalian, dapat memadamkan kemurkaan Allah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sadaqata la tudfi'u ghadaba rabbi wa tadfa'u mitatas. Sesungguhnya sedekah ini dapat menghapuskan kemarahan Tuhan dan dapat menolak daripada mati dalam keadaan mati yang su'ul khatimah. Yang ke-11, orang yang bersedekah akan dapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang saya sebut di permulaan tadi. Ada 7 golongan manusia yang akan dapat perlindungan Allah. Antaranya rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'akfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminus. Seorang lelaki yang bersedekah dengan satu sedekah, dia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tak menyedari apa yang dibelanjakan oleh tangan kanannya. Yang ke-12, sedekah juga dapat menjadi pendinding kita daripada api neraka Allah. Sebagai Nabi sebut dalam hadis, tasaddaqu fa inna sadaqata fakakukum minanna. Bersedekahlah kamu, sesungguhnya sedekah itu dapat mendinding diri kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton sekalian, yang ke-13, kelebihan bersedekah ialah menutup 70 pintu keburukan. Disebut dalam hadis,
as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minassu. Sedekah itu dapat menutup 70 pintu daripada keburukan. Yang ke-14, orang yang bersedekah, Allah akan terima doa dia. Allah makbulkan doanya. Disebut dalam hadis, man arada an tustajaba da'watuhu wa an tukshafa kurbatuhu falyufajjir an mu'sirin. Sesiapa yang mahu dimustajabkan doa dan dihilangkan kesusahan dia, maka kena keluarkan seseorang daripada kesusahan. Dengan makna kita bersedekah. Orang yang minta pertolongan dengan kita, orang yang susah, jadi bila kita boleh bagi bantuan, mereka dapat melepaskan diri mereka daripada kesusahan, maka kita menjadi orang yang Nabi sebut, yang pertama, dimakbulkan doa. Yang kedua, dihilangkan kesusahan yang akan menimpa kita. Yang ke-15, dengan bersedekah dapat melembutkan hati kita. Hati kita jadi lembut dengan sebab kita bersedekah. Disebut dalam hadis, atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudrika hajataka irhamil yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amika yalinu qalbu wa tudriku hajatak. Adakah kamu suka nak melembutkan hati kamu? Nabi tanya sahabat. Dan disempurnakan hajat kamu? Lalu Nabi kata yang pertama, irhamil yatim. Kena kasih pada anak yatim. Kasihlah kamu akan anak yatim. Wamsah ra'sahu. Sapulah kepala dia. Sapu berhubung kepala dia tak. Wa'at'imhu. Berilah makanan kepada anak yatim ini daripada makanan-makanan kamu. Nescaya hati kamu akan jadi lembut dan hajat kamu akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-16, sedekah dapat menolak bala. Bakiru bis sadaqah fa innal bala ya la yatakhattas sadaqah. Yang ke-17, sedekah ini membawa kita kepada syurga. Ubudur rahman wa at'imut ta'am wafsus salam tadkhulul jannah bisalamin. Sembahlah oleh kamu akan Tuhan yang bersifat dengan sifat ar-Rahman. Berilah makan makanan kepada orang. Hulurkan salam. Nescaya kamu akan masuk syurga dengan selamat. Yang ke-18, sebaik-baik manusia adalah manusia yang suka bersedekah. Khiyarukum sebaik-baik kamu ialah orang yang memberi makanan kepada orang lain. Jadi sidang penonton yang dikasih sekalian, itulah antara sebahagian daripada kelebihan bersedekah yang insya-Allah kalau sekiranya menjadi amalan kita, maka kita menjadi orang-orang yang dapat kelebihan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting janganlah kita susuli selepas kita bersedekah itu dengan ungkit. Bil manni wal azza. Ungkit balik tentang apa yang kita sedekah. Nakan ketika kita ungkit balik, maka hilanglah pahala kita. Dan kita sekarang berada di bulan Ramadan. Bulan yang disifatkan sebagai bulan yang paling banyak kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala sedekah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersedekah antara orang yang paling pemurah di bulan Ramadan. Pemurahnya Nabi lebih murah daripada angin yang bertiup. Jadi bulan Ramadan ni bulan kita perbanyakkan sedekah kita. Allah lipat gandakan pahala kita. Dan cara kita nak bersedekah mudah je. Antaranya kita kalau beli makanan kuih ke ataupun buat makanan di rumah tu, kita bagi dekat jiran-jiran kita yang berada di sebelah rumah kita. Dan Nabi pun sebut dalam hadis, kalau kita masak biar kita perbanyakkan kuah. Tujuan dia apa? Untuk beri pada orang sekitar kita ni. Janganlah bagi kuah saja. Kalau ada lauk tu kena bagi lauk lah, tapi paling kurang. Paling kurang. Maknanya kita ada kuah, kita boleh bagi sekurang-kurangnya kuah tadi boleh dicicah dengan roti. Jadi cara nak bersedekah ni boleh banyak cara. Tak mesti kita sedekah dalam jumlah yang besar.
kita boleh sedekahlah jumlah yang kecil berdasarkan kepada kemampuan kita. Dan insya-Allah orang yang banyak bersedekah khusus di bulan Ramadan menjadi orang yang dapat kelebihan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam satu hadis dalam disebut bahawa al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar, was-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar, was-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Orang yang bakhil jauh daripada Allah, jauh daripada manusia, dekat dengan neraka. Orang yang suka menderma, qaribun minallah, dekat dengan Allah. Qaribun minal jannah, dekat dengan syurga. Qaribun minana, dekat dengan manusia. Ba'idun minana, jauh daripada api neraka. Orang yang suka menderma, yang pemurah, maka tak dapat tidak manusia kasih pada dia. Kasih pada dia. Orang yang bakhil dibenci oleh manusia. Sebab tu ada gelaran istilah di bakhil. Kadang-kadang yang bakhil ni Tok Haji. Lebay kedekut. Kadang-kadang yang bakhil ni Tok Lebay. Jadi insya-Allah sedikit kuliah yang dapat saya sampaikan pada pagi ini dapat memberi manfaat kepada kita bersama. Terima kasih kepada penganjur dan terima kasih kepada penonton yang sudi mendengar sedikit celoteh saya pada pagi ini. Mungkin ada sedikit kesilapan dan kesalahan sebab menyampaikan. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.